Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan saya peluang juga untuk bersama-sama membahaskan akta untuk meminda pihak berkuasa kemajuan kebun kecil Getah, di mana sebagaimana yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, falsafah dan matlamat daripada pindahan inilah untuk ke arah a way forward, ke arah untuk memajukan sektor kebun kecil ini, penanam-penanam getah ini, supaya mampu untuk lebih berdaya saing dalam menempatkan diri mereka dalam arus perkembangan ekonomi dalam negara kita. Dan saya juga boleh bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh rakan saya daripada Kinabatangan yang terus mengharapkan supaya Sabah dan Sarawak juga akan mendapat kesan daripada pindaan pada akta ini. Dan Yang Berhormat Menteri tadi telah pun membentangkan dengan panjang lebar dan telah menyatakan bahawa Akta 85 itu perlu dipinda kerana hujahnya terdapat terlalu banyak halangan-halangan yang dikenal pasti menjadi penghalang, menjadi halangan kepada usaha memajukan sektor kebun kecil yang menanam getah ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat bahawa suatu waktu dulu juga saya pernah menceburi bidang ini, dan sebelum juga akta 85 ini dipinda, pihak berkuasa Risda telah berjaya untuk menubuhkan apa yang dikatakan mini estate, suatu perancangan yang bagi saya boleh memberikan kredit dan penghargaan kepada Risda pada waktu itu, yang setidak-tidaknya telah berjaya mewujudkan satu kumpulan, satu kelompok petani yang tanah mereka diurus takbir oleh pihak Risda, dan mereka mendapat habuan, walaupun tidaklah menjadikan mereka golongan yang kaya raya, tetapi setidak-tidaknya model mini estate itu telah berjaya untuk menyelesaikan sebahagian daripada pengurusan tanah-tanah yang dimiliki oleh pekebun kecil ini. Dan sebagaimana statistik yang diperolehi, yang dibentangkan sebentar tadi, bahawa 95.4% pekebun kecil dalam negara ini yang luasan tanah mereka kurang daripada 2.5 hektar. Dan sudah tentu dengan keluasan tanah yang sebegini kecil, pihak Kementerian Yang Berhormat perlulah melihat apakah cabaran-cabaran masa depan bagi kelas ataupun bagi kumpulan yang kecil ini, bagi mereka bertahan ataupun mereka akan mengambil sikap untuk mengubah ataupun mencari tanaman alternatif selain daripada getah ini. Dan saya rasa sejak negara mengalami sejarah ataupun perkembangan turun naiknya harga getah ini di peringkat pasaran dunia, semenjak Perang Korea lagi, dan sehingga kita menghadapi masalah harga getah sebagai bahan komoditi utama negara, saya melihat tidaklah semua yang terkanun dalam Akta 85 itu boleh menjadi hujah mengapa kerajaan tidak boleh berbuat satu tindakan yang proaktif terhadap masa depan pekebun-kebun kecil ini. Di sini saya ingin menyatakan kepada Yang Pihak Berhormat, kalau boleh dinyatakan secara fakta, fact and figures dalam jawapan nanti, apa telah jadi kepada kebanyakan koperasi-koperasi
kebun kecil getah yang berfungsi sebelum daripada ini, sebelum akta ini, akta 85 itu dipinda, yang diminta dipinda pada hari ini. Dan apakah performance ataupun status koperasi kebun kecil getah ini? Adakah mereka benar-benar telah berfungsi untuk membantu sektor kebun kecil ini, ataupun mereka juga terpaksa gulung tikar ataupun menutup bisnes mereka ataupun perniagaan mereka diakibatkan oleh masalah turun naik harga getah yang pada hari ini kita melihat masih lagi tidak menjamin masa depan kebun-kebun kecil dalam negara kita. Jika